Buletin Didik 6 September bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam hormat. Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan pembukaan sekolah pada 3 Oktober depan akan dijalankan mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata pihaknya sedang menjalankan kajian dan penelitian yang akan menyaksikan Labuan menjadi wilayah pertama untuk pembukaan sekolah. Bila kita nak buka sekolah nanti, kita akan buka fasa ketika itu, ya. Mungkin pada 3 Oktober nanti jumlah negeri dalam fasa keempat mungkin ada lagi beberapa negeri yang masuk ke situ. Tambah Datuk Dr. Razzie, langkah itu dipertimbangkan susulan peralihan Labuan ke fasa 4 dan hampir keseluruhan sektor ekonomi dan sosial secara umumnya dibenarkan beroperasi. Pihak kementerian mengambil kira semua aspek dan pembukaan sekolah akan dijalankan mengikut fasa PPN di setiap negeri. Jelas beliau lagi perbincangan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Labuan turut diadakan berkaitan cadangan berkenaan. Selain sesi libat urus yang diadakan bersama guru besar sekolah dan pengetua di Labuan pagi tadi. Dalam pada itu, pengumuman pembukaan sesi persekolahan secara bersemuka bermula awal Oktober depan mengundang pelbagai reaksi daripada ibu bapa. Rata-ratanya menyambut baik keputusan tersebut dan percaya proses terbaik pelaksanaannya akan dirangka oleh KPM mengikut keadaan semasa. Namun mereka juga merasakan warga sekolah, baik para guru maupun staf sokongan, perlu menyempurnakan kedua-dua vaksin. Menurut Rosani Abdullah, dia percaya semua ibu bapa mempunyai pendapat berbeza berhubung pengumuman oleh KPM itu. Bagi dirinya yang mempunyai anak bersekolah di asrama penuh SBP, keputusan pembukaan sesi persekolahan secara bersemuka adalah wajar kerana SBP merupakan sekolah berasrama dan berbeza dengan sekolah harian biasa. Mereka memang dalam keadaan kuarantin bersama kawan-kawan mereka dan mudah untuk sekolah kawallah pergerakan mereka. Cuma pada saya lah yang sangat penting ialah apabila sekolah dapat memastikan semua warga sekolah daripada gurunya, pentadbir, staf sokongan, kumpulan pelaksana, pekerja-pekerja dewan makan dan juga pekerja-pekerja kebersihan, pastikan semuanya sudah mendapat vaksin yang sempurna. Jadi pada saya memang amat wajar sekali, terutamanya kepada pelajar tingkatan 5. Mereka ini dalam tempoh 4 bulan atau 5 bulan lagi akan menghadapi peperiksaan SPM. Pada saya memang sangat-sangat menuntut mereka untuk berada di sekolah bersama dengan guru. Walau bagaimanapun, Rosani bersetuju jika sesi persekolahan secara bersemuka bagi pelajar tingkatan bukan peperiksaan dibuka bergantung pada situasi semasa. Turut bersetuju dengan keputusan tersebut Naziah Nawawi. Menurut suri rumah itu, kelas secara dalam talian mempunyai kekangannya yang tersendiri termasuk gangguan capaian internet serta pembelian peranti yang ada kalanya membelenggu para pelajar dan ibu bapa. Dalam situasi ini, kita tidak boleh memuaskan semua kerana keperluan setiap keluarga berlainan. Tetapi saya pasti ramai ibu bapa yang masih risau dengan keadaan COVID-19 yang masih belum menunjukkan penurunan kes. Kita tidak mahu membebankan guru-guru, ibu bapa dan murid dengan keadaan yang sering bertukar-tukar. Sekiranya terlalu ramai murid yang tidak hadir untuk kelas bersemuka, guru-guru terpaksa memberi tugasan secara atas talian kepada mereka. Mungkin pihak sekolah boleh mengadakan kelas bersemuka dan live Google Meet sekaligus pada masa yang sama. Tambahnya, tanggungjawab membantu memastikan negara mencapai imuniti berkelompok bukan hanya tertakluk kepada satu kawasan yang besar sahaja. Sebaliknya, kawasan seperti di rumah dan tempat kerja juga sama pentingnya. Justru semua pihak dinasihatkan untuk sama-sama menggalas tanggungjawab itu dengan mengambil vaksin. Bagaimanapun, ada juga ibu bapa yang tidak dapat lari dari perasaan bimbang. Bagi Azlan Rashid, dia menerima baik keputusan KPM untuk membuka kembali sesi persekolahan bersemuka, namun tetap khawatir dengan status COVID-19 yang tinggi di beberapa negeri. Walaupun dengan mematuhi SOP sedia ada, tidak menjaminkan penularan virus ini. Dengan keadaan sistem pelbagai persekolahan seperti sekolah harian, sekolah berasrama penuh dan sekolah institusi tinggi, pergerakan pelajar dan guru-guru serta kaki tangan pendidikan tidak dapat dikawal sepenuhnya. Kita jaga kita selalu disebut, tapi rata-rata kita masih tidak memahami dan menyelami apa yang perlu dibuat.
Jelasnya, sekiranya ada para pendidik menolak untuk divaksin, pembelajaran perlu diteruskan secara dalam talian bagi memastikan keselamatan para pelajar. Namun Azlan percaya KPM akan pertimbangkan pelbagai faktor termasuk pematuhan prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat. Vaksinasi untuk golongan remaja bakal dimulakan apabila 80% populasi orang dewasa di negara ini menerima 2 dos vaksin COVID-19. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata keputusan itu akan dilaksanakan dengan syarat jumlah bekalan vaksin mencukupi. What we would recommend is once we have enough supplies and the state hits 80% of the adult population, then we will recommend for the adolescent vaccinations to commence. Adolescent vaccinations will focus on those who are high risk, those teenagers who are at high risk. We have the clinical guidelines updated already, and then those who are 16 to 17 years old first. Then we go down the age group. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bersama Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Kebangsaan CITF Sabah di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS hari ini. Turut hadir Ketua Menteri Sabah Datuk Haji G. Noor dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Kembali di Buletin Didik, 4 pelajar SMK Taman Desa Jaya merangkul anugerah Best of the Best Award dan Gold Award dalam pertandingan Digitalised International Invention, Innovation and Design Johor DIID 2021. Pelajar dari program vokasional menengah atas PVMA, penyejukan dan penyaman udara itu memenangi anugerah berkenaan bagi kategori sekolah menengah. Sebanyak 133 pasukan dari pelbagai kategori menyertai pertandingan inovasi anjuran Universiti Teknologi Mara Cawangan Johor yang berlangsung pada Februari hingga Julai lalu serta pengumuman pemenang pada 2 September. 4 pelajar tersebut ialah Muhammad Mustaqim Mustafa Kamal, Suhaimi Abdul Jamil, Muhammad Alif Najmi Farmizi dan Wan Alif Ashraf Wan Zambari. Pasukan yang dibimbing Cikgu Saiful Amri Muhammad Ali itu mengetengahkan produk dengan tema Safety First yang diberi nama Outdoor Wireless Screen 1.0. Alat ini mempunyai lebih ciri keselamatan untuk kegunaan pemasangan unit luar penyaman udara berbanding cara konvensional. Ia juga kurang menggunakan tenaga manusia kerana dilengkapi sistem elektronik dan alat kawalan jauh. Selain sistem mekanikal yang telah diinovasi untuk penggunaan optimum. Idea tercetus hasil kajian temu bual dengan beberapa juruteknik servis penyaman udara. Ia mendapat reaksi positif dalam kalangan juruteknik servis dengan sokongan pihak pentadbiran sekolah. Sementara itu, di Sabah, 4 pelajar Kolej Vokasional Keningau meraih tempat pertama pertandingan bercerita dalam talian Paints of the Spanish Sun di Sepanyol. Mereka menyampaikan 4 kisah dongeng rakyat Sabah dalam Festival Seni Anjuran Association of Festivals. 4 pelajar tersebut ialah Aldi Diani Alexander, Dedrena Alicia Vitalis, Abilala Atirah Leminit dan Beatrice Veres. Setiap pelajar menyampaikan kisah dongeng secara berasingan melalui rakaman bertajuk Sabah Folklore. Aldi Diani menyampaikan mitos penjaga hutan bernama Tombi Ruo yang membantu melindungi hutan dari sebarang ancaman. Disusuli Dedrena menceritakan kisah dongeng Bobolian yang bermaksud bomoh dalam bahasa dusun. Kisah dongeng ketiga disampaikan Abilala bertajuk Mondowoi, iaitu gergasi yang suka membantu orang-orang kampung dengan rutin seharian mereka. Manakala cerita terakhir mengisahkan pasangan suami isteri yang menunggu kelahiran anak pertama mereka yang disampaikan Beatrice. Kejayaan ini membuktikan usaha gigih mereka yang secara tidak langsung membantu memelihara warisan budaya melalui penceritaan kisah dongeng. In order to prepare the dish, Mandu had to go to the market to buy chili, shallots, lime and ginger. Memorandum 20 perkara adalah satu memorandum yang dikemukakan oleh Borneo Utara kepada jawatankuasa antara kerajaan yang telah ditubuhkan pada Ogos 1962. Jawatankuasa ini ditubuhkan hasil cadangan Suruhanjaya Kobalt. Fungsi utamanya untuk menjamin hak serta kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tergugat apabila menyertai Malaysia. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Lord Lansdowne dan ahlinya terdiri daripada wakil British, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara dan Sarawak. Hasil memorandum yang dihantar, jawatankuasa antara kerajaan telah mengesyorkan perkara-perkara penting berikut untuk dipatuhi dan dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan.
Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia, tetapi bahasa Inggeris akan digunakan sebagai bahasa rasmi di Sabah dan Sarawak. Sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan kerajaan pusat kecuali di Sabah dan Sarawak. Sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak kekal di bawah kawalan kerajaan negeri masing-masing sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Di dalam Parlimen Malaysia, sebanyak 16 kerusi hendaklah diperuntukkan kepada Sabah, 24 kerusi Sarawak dan 15 kerusi Singapura. Bidang kuasa imigresen terletak di bawah kerajaan pusat, tetapi Sabah dan Sarawak diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen. Platform Radio Media Prima Audio MPA mencatat sejarah apabila menganjurkan persembahan secara maya selama 24 jam tanpa henti menerusi program amal COVID #BaikSemula bermula jam 12.30 malam kemarin. Program hiburan sambil beramal yang bersiaran menerusi YouTube Hot FM, Hot TV itu menampilkan lebih 43 penyanyi tanah air dengan persembahan dari rumah. Program amal secara maya yang dibahagikan kepada beberapa segmen menampilkan persembahan inovatif dan menghiburkan setiap penyanyi. Ia membabitkan artis terkemuka seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza, Faizal Tahir, Jacqueline Victor, Siti Nordiana dan Tuju. Program amal COVID #BaikSemula diterajui oleh Hot FM bersama Bulletin FM, Fly FM, 8FM dan platform media prima lain. Program amal ini bertujuan mengumpul dana untuk petugas barisan hadapan dalam membantu perjuangan memerangi COVID-19. Selain galakkan kepada rakyat Malaysia terus kekal duduk di rumah dan menyaksikan persembahan sambil beramal, menerusi dana disalurkan ke Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP. Setiap sumbangan yang diterima akan digunakan membeli peralatan perubatan, makanan dan keperluan harian bagi disalurkan kepada mereka yang terkesan COVID-19. Pengubah suaian menjadi sebuah kenderaan SUV terbesar di dunia dengan gabungan trak tentera dan jeep. Idea itu dicetuskan seorang bilioner dari Emirat Arab Bersatu, Sheikh Hamad Hamdan Al Nahyan, yang merupakan salah seorang pengumpul kereta terkenal di sana. SUV terbesar di dunia ini dikenali sebagai Dabian. Kenderaan gergasi beroda 10 ini gabungan trak tentera Oshkosh M1075 dan Jeep Wrangler. Trak asal mempunyai ruang pemandu di atas tayar hadapan, namun Dabian telah diubah suai dengan ruang pemandu terletak di belakang yang menggunakan kabin Jeep Wrangler. Dabian menggunakan 600 kuasa kuda dan 15.2 liter enjin diesel Caterpillar C15 6 silinder. Ia memiliki berat 24 tan, 10.8 meter panjang, 2.5 meter lebar dan berketinggian 3.2 meter. Lampu isyarat serta lampu belakang diperoleh daripada Ford Super Duty dan Dodge Dart. Meskipun bersaiz besar, Dabian mampu mencapai kelajuan maksimum 100 km per jam. Masih di Buletin Didik. Terus ke laporan sukan. Sukan Paralimpik Tokyo 2020 melabuhkan tirainya semalam. Pujian buat Jepun atas kejayaan dan kecemerlangan menganjurkan dua tamasya besar ketika dunia diancam penularan pandemik COVID-19. Buat kontingen negara yang membariskan 22 atlet untuk 9 acara sukan. Sekalung tahniah menepati sasaran 3 pingat emas sekaligus pencapaian terbaik Malaysia sejak menyertai tamasya itu pada tahun 1972. Selepas bermula pada 25 Ogos lalu, Tamasya Paralimpik Tokyo 2020 ditutup secara rasminya dengan penuh warna-warni semalam. Juga pastinya kenangan indah buat pemenang pingat emas badminton negara Chia Liek Ho yang diberi penghormatan selaku pembawa jalur gemilang. Selain Liek Ho, dua lagi pingat emas negara menerusi Boni Bunya Gustin powerlifting 72 kg dan Abdul Latif Romli lompat jauh T20. Malaysia turut meraih dua pingat perak sumbangan Jong Yiki powerlifting 107 kg dan Chiu Wei Lun Bokia. China muncul juara keseluruhan dengan 96 pingat emas, 60 pingat perak dan 51 gangsa. Ia diikuti kontingen Great Britain dan Amerika Syarikat. Manakala Malaysia menamatkan cabaran di tangga ke-39 dengan 3 emas dan 2 perak. Bukan sahaja menepati sasaran, ia juga pencapaian terbaik sejak penyertaan pertama di Jerman pada 1972.
selain memperbaiki kutipan 3 pingat emas dan 1 gangsa di Rio pada 2016. Pemasya Paralimpik 2024 akan berlangsung di Paris, Perancis. Beralih ke saingan bola sepak Liga Super. Perebutan gelaran naib juara nampaknya kian sengit menuju ke muncak musim ini. Saingan kini tertumpu kepada Penang FC dan Kedah Darul Aman FC. Berbaki satu perlawanan, Penang FC kini di tangga kedua dengan 40 mata. Kedah Darul Aman FC pula masih memiliki 2 perlawanan meskipun ketinggalan 1 mata. Penang FC meraih mata ke-40 selepas menundukkan Seri Pahang FC di Stadium Darul Makmur. Meskipun tuan rumah terdahulu memecah kebuntuan menerusi jaringan Kenny Atiu pada minit ke-61, Penang FC hanya memerlukan 7 minit untuk menyamakan kedudukan hasil percubaan Enric Dos Santos dan Daniel Ashraf menjaringkan gol kemenangan Penang FC pada minit ke-72. Seri Pahang FC yang terselamat daripada tersingkir ke Liga Perdana terus kemarau kemenangan selepas 5 perlawanan. Sementara itu, Ifedayo Omusuyi meledak hat-trick membantu Selangor FC membelasah Sabah FC di Stadium Likas. Omusuyi memulakan tindakan pemusnahnya pada minit ke-23 hasil kesilapan pertahanan tuan rumah. 2 minit kemudian, Omusuyi terus menampilkan bisa untuk Selangor FC mendahului 2-0. Sebelum rehat, Selangor FC mengukuhkan kedudukan menerusi jaringan ketiga hasil percubaan Mukhairi Ajmal Mahadi. Hanya seminit selepas aksi bersambung, Selangor FC menambah gol keempat menerusi Nur Hakim Hassan. Minit ke-76 pintu gol Sabah FC terus dibolosi. Giliran Daniel Asri selaku penjaring buat Selangor makin selesa mendahului 5-0. Seminit sebelum whistle penamat, Omusuyi melengkapkan hat-trick untuk Selangor berpesta gol dengan kemenangan 6-0. Selangor kini mengumpul 36 mata di tangga ke-5. Manakala Sabah FC tewas lagi dengan jaringan besar setelah dimalukan UiTM FC 4-0 minggu lalu. Sertai larian virtual berpasukan Inter Uniran anjuran Win Sports Management dengan kerjasama jenama sukan Skechers. Pendaftaran dibuka sekarang hingga 20 September ini dan acara larian virtual akan bermula pada 10 hingga 30 September. 2 kategori diadakan, 10 km untuk individu dan 200 km bagi acara berpasukan. Maklumat lanjut layari laman Facebook Win Sports Management. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya sukses SPM 2021 Bahasa Melayu serta bimbing tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran pendidikan Islam dan biologi. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua hanya di Didik TV KPM. Baik, aksi Willy Truck Pickup Gergasi mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam hormat.